Kita dengar umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita sambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita berhenti bab yang baru, bab tentang haram derhaka. Jumpa tak? Haram derhaka kepada ibu bapa, dan juga qati'atur rahim, dan memutuskan silaturrahim. Jumpa tak? Derhaka kepada ibu bapa 180. InsyaAllah. Banyak. Hanya kita dah baca setiap minggu. Oh ya, baik. Ya Allah. Baik. Babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bab pada menyatakan haram derhaka dan memutuskan silaturahim. Jadi kita baca qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bihima bi ulumihima fid dharain amin. Qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Firman Allah Ta'ala, fahal asaitum, apakah kalian kira, apabila ataupun jikalau kalian itu berpaling, bahawa kalian melakukan kerosakan di muka bumi dan kalian memutuskan silaturrahim kalian, maka itulah yang mana Allah melaknat mereka, wa asammahum, memekakkan, menulikan, memekakkan mereka dan membutakan mata-mata mereka. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanquduna, dan mereka yang quduna ini membatalkan, yang membatalkan perjanjian Allah setelah mana ia termeterai. Wa yaqta'un, dan mereka memutuskan apa yang Allah Taala arahkan supaya disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka itu membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah bagi mereka itu laknat, dan bagi mereka itu seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali pada api neraka lah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Firman Allah Ta'ala, dan mewajibkan Tuhan engkau bahawa janganlah beribadat melainkan dia, itu beribadat melainkan Allah Ta'ala, jangan. Wabil walidaini, dan dengan ibu bapa itu berbuat baik. Imma, tatkala sampai di sisi engkau itu salah seorang daripada mereka ataupun kedua mereka itu waktu tuanya, fala taqul, dan janganlah kalian berkata kepada keduanya itu uf, dan janganlah mengherdik mereka, dan katalah bagi keduanya itu kata-kata yang baik, dan tunduklah bagi mereka sebagaimana tunduk dan rendahkan, wakhfid, dan rendahkan bagi keduanya itu sayap kehinaan daripada rahmat, dan katakanlah, wahai Tuhan, rahmatilah mereka berdua kerana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Baik, sebelum kita baca hadis, kita baca hadis dulu sikit. An Abi Bakrata Nufai' ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalasan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, wa kana muttaki'an fajalas. Faqala ala wa qawlu az-zur wa shahadatu az-zur, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Bakrata Nufai' bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku beritakan kepada kalian dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang paling besar. Itu dia, paling besar, bukan besar, paling besar. Sebanyak 3 kali Nabi ulang. Kami kata, bala, mana ya wahai Rasulullah, maksudnya tolong beritakan kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik kepada Allah, derhaka kepada kedua ibu bapa, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersandar ataupun menyending lah, kita menyending macam ni kan, menyending gitu. Fajalasa, maka Nabi duduk dan Nabi berkata, ingatlah kata-kata yang dusta ataupun kata-kata palsu ataupun penyaksian palsu. Maka bersentiasa Nabi mengulangnya sehingga kami berkata, moga-moga Nabi itu diam, moga-moga Nabi itu berhenti. Muttafaqun alaih. Baik, bab hari ini insya-Allah kita akan cerita tentang haramnya berbuat derhaka. Derhaka ni khusus kepada siapa yang Allah Ta'ala peringat ni. Jangan buat derhaka kepada kedua ibu bapa. Termasuk ibu bapa ni orang yang atas depa sekali lah, atuk, nenek, moyang, itu sekali. Boleh? Yang lebih tua. Tapi kiranya yang banyak ditekankan, sebab yang paling terdekat adalah kedua ibu bapa. Wa qati'atur rahim, dan haram juga memutuskan silaturrahim. Ini pun kita dah cerita sebelum ni banyak kan, dilarang kalau ada adik-beradik kita putus silaturahim. Macam mana? Boikot depa, lari ke harta, lari dekat perleh. Tu dia. Dengan marah dia beradik, jangan duk sembang dah dengan aku, tak boleh macam tu. Tu dosa apa? Dosa-dosa besar. Baik, Tuan Guru dia nyatakan di sini, okey, baik, mungkin orang tanya, ustaz, apa definisi derhaka kepada ibu bapa? Orang tak nampak kan. Macam nampak si tanggang kan. Derhaka. Dia macam mana yang dipanggil derhaka? Derhaka ni kalau kita nak bagi mudah faham, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, yang menyakiti kedua ibu bapa. Itu dia yang menyebabkan ibu bapa ni rasa sakit hati sungguhlah. Tapi kita sebut sebelum ni kan, ada benda-benda yang mungkin menyebabkan kedua ibu bapa kita sakit hati tapi dikecualikan. Ada dikecuali. Contoh apa? Mak bapak kita suruh jangan sembahyang. Buat macam mana kata gitu. Jangan sembahyang, jangan beriman. Itu tak boleh buat apalah. Itu kita kata tidak ada taat bagi makhluk apabila menyuruh berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Itu masyhur. Dia tak boleh taat pada makhluk siapa pun kalau menyuruh untuk kita berbuat maksiat.
Tapi kita buat baik ke dia macam biasalah. Boleh? Dan termasuk dalam masalah ni, terutamanya masalah berkaitan dengan cerai. Tu yang kita sebut, kalau ibu-ibu ingat online kita buat kan, cerai itu dikecualikan. Kecuali yang kita sebut sebelum ni, di sisi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, mak ayah dia tu kita panggil apa? Wali Allah Ta'ala lah. Kita sebut wali Allah Ta'ala. Betul. Setelah ni ada ke mak ayah wali? Jarang lah semua kan. Macam kes apa kita sebut kan, Ibnu Umar, yang minggu lepas kita cerita Ibnu Umar, dia ada bini. Lepas tu Umar tak suka. Tolak bini hang. Boleh? Lepas tu Sayyidina Ibnu Umar tak mau buat. Lepas tu Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah mengadu. Maka Rasulullah suruh tolak, ceraikan. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita kata tak mesti ikut mak ayah dalam masalah ni. Tak mesti ikut mak ayah, tapi kita timbang. Sebab apa? Kita panggil derhaka pun benda yang Allah Ta'ala benci, tapi cerai pun Allah Ta'ala apa? Benci juga. Sebab dia bawa kepada benda yang apa? Musibah besar lah. Tambah-tambah kalau kita dah ada anak-anak, tu dia benda besar. Boleh? Jadi kita kata kena timbang lah. Kita kata bahkan kalau dalam masalah ni kita berbuat baik pada kedua-dua, isteri pun kita buat baik, ibu bapa pun kita buat baik. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Syarat untuk kita terima nasihat mak ayah ni, supaya kita ceraikan bini kita, adalah ibu bapa kita sama macam level Sayyidina Umar. Tu dia. Langit bumi lah Sayyidina Umar kan. Tu dia. Jauh lah, payah nak sampai tahap tu. Boleh? Tapi benda ni banyaklah yang saya sebut pada ibu-ibu. Tambah-tambah PKP ni, anak-anak tak ada kerja, balik di mana? Rumah kampung-kampung kan. Balik rumah duduk dengan mak ayah. Mak ayah tak habis-habis mak duduk gaduh dengan menantu. Kan? Tak berhati. Hak laki ni penin. Aduh, aku dah lah nak ni. Kan? Macam tu lah. Jadi kita kata ambil pendekatan yang kita panggil rasional lah, berhemah lah, meraihkan kedua-dua dia. Baik, itu dia panggil pengecualian lah dalam masalah derhaka ini. Baik, maka Tuan Guru radhiyallahu ta'ala menyatakan ayat-ayat Al-Quran. Okay, di sini Allah Ta'ala kata apa? Bahawa orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, kemudian orang yang memutuskan silaturahim, ni Allah Ta'ala sebut ulaikal ladzina la'anahumullah. Maksudnya apa? Benda berkaitan dengan laknat ni, benda besar ke benda kecil? Benda besar ke benda kecil? Besar lah. Laknat ni tak dapat apa nak laknat, tak dapat rahmat langsung. Tak dapat rahmat langsung. Tu dia. Macam apa? Setan lah. Kan syaitan kan dilaknat Allah Ta'ala, tak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung. Jadi bab berkenaan dengan derhaka, memutuskan silaturahim, maka itulah benda yang besar. Baik. Ayat yang masyhur, ayat yang ni terakhir ni, wa qada rabbuka, yang pertama dengan kedua lebih kurang sama. Kita baca yang ayat yang terakhir ni, wa qada rabbuka, Allah Ta'ala mewajibkan janganlah menyembah melainkan Allah. Itu kewajipan yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, maknanya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nampak? Jadi ulama kata besarnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni. Kenapa? Allah Ta'ala datangkan kewajipan itu selepas kewajipan menyembah dia. Tu dia. Maksudnya kita kena menyembah Allah, lepas tu buat baik pada dua ibu bapa. Tu dia. Sebab apa? Kita kata Allah Ta'ala mencipta, maka wajib kita apa? Wajib kita beriman. Tapi asbab Allah Ta'ala mencipta kita ni main daripada mana? Mak ayah kita lah. Boleh? Maka pada itulah datangnya wajib kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Faham ya? Tadi kita besarnya tanggungjawab berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Ni Allah Ta'ala kata. Boleh jadi sampai waktu tuanya, tuanya salah seorang daripada mereka ataupun kedua-dua mereka, janganlah kamu berkata uff. Maknanya Allah Ta'ala kata raih sungguh perasaan mak ayah ni. Kadang-kadang terasa tambah-tambah, betul tak? Kalau makin
makin tua makin sensitif. Makin sensitif. Kan? Ya. Macam mana? Oh, itu kita pergi kena bincang baik-baik lah. Yang ni kita panggil apa? Yang ni sebenarnya termasuk daripada apa? Daripada benda yang tak dikira derhaka pada suami. Sebenarnya macam tu. Suami kena faham. Kita kata contoh lah, terutama apa mak ayah yang anak tunggal perempuan seorang. Siapa nak jaga urus dia? Kalau suami dia buat perangai macam tak boleh, syurga di tapak kaki suami. Gitu. Tak boleh lah. Maka kalaulah berhajat mak ayah boleh untuk pada ketika tu isteri pulang tanpa kebenaran suami. Boleh. Dan suami kena bagi izin. Bagi izin. Kita berdosa suami buat itu. Tu dia. Itu jahat lah, itu kejam lah. Itu benda tu tak sepatutnya lelaki kan. Memang ada macam tu. Memang ada. Itu sebab apa? Orang tak mengaji agama. Tu dia panggil konon dia ada hak, dia fikir dia boleh dibuat diktator semua ada. Hak kita ada tapi kita terikat dengan apa? Hak-hak yang lain. Boleh, itu kena ingatlah. Jadi macam mak ayah saya dan kadang-kadang kan tak boleh balik cucu pun sensitif lah kata. Ataupun mak ayah mentua kan cucu sulung kan. Itu kan kami setiap minggu kan pergi balik kan. Itu saya busy tak pergi kan. Tu dia terus macam sebulan lah tak main amboi sebulan. Rindu cucunya pasal kan. Jadi benda tu sekedar simple tapi sensitif. Tambah tu cucu sulung pula. Allah, pedah kan main lah. Boleh kan? Ada jaga. Itu pun kena juga ni. Ni maknanya apa? Kalau nak sikit je. Itu kan. Tersebut kan. Sensitif. Sekali itu. Sekali itu. Jadi kita panggil kalau serendah-rendah benda ni maknanya menyakitkan hati sikit lah. Apatah lagi yang menyakitkan hati yang besar kan. Lagi teruk lah dosa dia kepada ibu bapa dia. Betul, kena maafkan. Yang dia orang rosak kehidupan tu. Mak ayah pun kena ingat jugalah, janganlah terlampau. Tu kita kata guna padam muka. Ya Allah, aku sumpah jadi batu ada. Pantang anak buat asal sumpah jadi batu tu. Tak boleh. Kita tu kena apa? Kita suami kena sentiasa ni toleransi. Ibu bapa pun toleransi juga kat anak-anak, kena maafkan. Sebab sekali saja mak ayah ni doa, memang teruklah anak tu. Ya betul, terasa betul. Kita mak ayah ni kita anggap macam ujian lah Allah Ta'ala bagi kan. Kita pandang positif. Semua benda ni daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji. Lepas tu kita kena fikir anak kita ni mungkin waktu ni dia tak jadi elok, lepas ni dia jadi elok gitulah kan. Jangan kita doa lepas ni hang jadi ayah hantau lah dia. Itu jangan itu kan. Anak kau buat kat engkau macam ni itu tak payahlah kan. Kan. Dari itulah kita bagi kita kena jagalah mulut-mulut. Sebab ibu ayah ni mulut dia masin. Mulut dia masin. Boleh? Zaman Nabi SAW kan mak dia waktu tu pun terasa kes sikit aja anak lebih ke isteri. Terus waktu tu tak balik pun. Terus si mak ni kata minta ya Allah bagi fitnah pada dia. Bagi ujian, bagi fitnah tu bagi ujian. Tak boleh ngucap sebelum mati kan. Itu zaman Nabi. Zaman Bani Israel dulu waktu tu yang ni pun dia pun tak tahu hukum lah. Jurej yang kita baca sebelum ni kan, George ni bahasa Arab, kita Arab kan, tapi sebenarnya mungkin George boleh. Orang yang soleh lah George ni, orang soleh. Dia sembahyang sunat 1000 rakaat, 2000 rakaat sehari kan. Jadi dia nak habiskan dia punya KPI dia setiap hari. Mak dia panggil ni sehari
Josh, mela balik makan saat ni. Tak jawab dia. Dia tu dia semayang. Dia jawab panggilan mu. Nak semayang sunat. Dia kata semayang sunat lah. Semayang sunat tu semayang sunat je. Hari pertama tu mak dia balik. Hari kedua buat benda sama. Hari ketiga buat benda sama. Tu siapa tak rasa kadang-kadang kan. Mak dia kata, ya Allah, janganlah biar Josh mati kecuali lepas dia diuji. Dia diuji. Waktu tu kiranya apa, ada orang perempuan berzina kan, pergi kat dia, kata ni murak dia nak bodoh dia tu, dia tak mau lah, aku mau. Lepas tu kira perempuan dia berzina, dia pergi berzina dengan pengembala kambing sebelah gereja tu. Lepas tu bila dia beranak, dia kata ni anak Josh. Boleh? Maka waktu tu kampung kejut lah. Josh kan ni kat tu ni. Rupanya kan dia perempuan rupanya. Dia buat apa? Buat hancur kan dia punya gereja dia, rumah ibadat dia. Waktu dia kata netizen punya kuasa kan. Netizen. Tak kira lah makan hijau lah apa semua. Netizen punya kuasa tu lah orang memang dia pun. Zaman kita pun macam tu kan. Baru dengar kata ustaz tu tak tahu ni boleh tidak kan. Siapa ustaz ni jahat? Sumpah laknat tu. Sumpah laknat. Ustaz ni apa menggunakan agama. Tak tahu ni boleh tidak. Orang kata serah poli lah macam tu. Tu orang panggil apa? Netizen zaman dulu dah ada lah. Kan? Ni kan ada sedar. Hancur habis dia gereja dah. Bawa pergilah ke hakim mahkamah. Didakwa dalam tribunal tu. Tak ada didakwa di mahkamah. Lepas tu kata, apa kau buat ni, kau telah berzina dan kau yang semua. Tu habislah sangkut dakwaan-dakwaan yang lain kan. Lepas tu apa dia kata, apa tak apalah. Gini aku tak ada bukti yang lain lah. Cuma bukan bagi baby budak. Lepas tu bila dia gendong tu, sebelum dia buat baby tu dia sebenarnya ambil 2 rakaat. Kemudian dia kata buat baby tu. Okay, baby, pok hang siapa? Pok hang siapa? Pok aku nama kami, baby dia cakap. Itu di antara peristiwa bayi yang bercakap. Selain dia kena pisah, dia Josh tu kan. Nampak dia jangan duduk jangan kan. Maka dia cakap terus terus buat tu orang netizen tu kejut lah. Bau tak betul lah. Apa jangan sampai Josh ni orang apa lah. Kalau buat bini cakap takut ke netizen kau yang nombor jahat. Boleh? Maka dia dibina balik apa gereja dia kata tak apa kami bina dengan emas tak apa kan. Faham lah kan. Dia dah faham macam mana hak dulu bina hak macam ni. Jadi kita nak kata ni, nak kata doa ibu tu ada apa? Ada unsur dimakbul Allah Ta'ala walaupun anak orang seperti. Jadi ibu-ibu ni kena apa? Menjaga doa lah. Boleh jaga kan. Satu lagi tu kan, tak boleh cakap bodoh kat anak-anak, mangkuk, degil, kata-kata, semua, tegak, apa semua. Tu benda tak boleh kata. Sebab benda tu jadi. Kalau orang ada anak angkat mana? Anak angkat. Anak angkat kita kata sama hak dia. Hak dia. Hak sebab dia penjaga kan. Kalau dia penjaga dia kena hak dia macam mak ayah sama cuma ada keterbatasan lah. Sama macam orang ajnah. Cuma hak kita orang benar kita macam hak dia macam ayah kita lah kena apa kena hormat melaksanakan apa nama ya anak perempuan dia jaga. Kalau tadi kita lihat belakang tu apa kalau kawan ayah kita pun kena jaga tambah apatah lagi orang angkat yang jaga kita ini kawan ayah kita kan jaga kita kena jaga tu pun mulia dia kita tambah lagi orang angkat kalau dia jaga semua kan boleh okey. Dia kata wa kullahuma dan Allah Ta'ala sebut pun tidak. Cakap kepada kedua-dua boleh, cakap yang baik. Tak boleh cakap yang teruk. Waqfid lahuma kita nak kadang-kadang tu lah. Ada gosip juga ni apa mau kita buat macam ni sebab dia berhadi kan. Saya tak tengok lah kan. Kita taubat lah kan.
waqfid lahum janaha dhulli min rahmah. Ni kata Allah Taala kata tundukkan sayap kehinaan kerana rahmat buat ibu bapa. Maknanya kita ni anggap kata Allah Taala mesti sayap. Apa benda yang ada sayap? Burung lah. Maknanya Allah Taala kata maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata anggap kau kerti macam burung depan apa? Depan mak ayah kita. Lebih besar. Walaupun kita dah jadi waktu tu datuk ke apa, bawa depan mak ayah kita. Apa li buat tak panggil. Sebab apa? Buat tak kira. Sebab kita pergi datuk. Mak ayah pergi datuk ke? Kemak buruk lah gitu. Jangan kita senantiasa hina-hina di depan mak ayah kita. Dan jangan lupa berdoa. Ni doa dia. Rabbirhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allahumma arhamhuma, Allahumma ighfir lahum kama rabbayani shaghira. Seperti mana dia itu apa? Dia menjaga saya. Tak berapa dia kata tak berapa dengar lah. Ya. Tak lihat. Oh, cik lihat call kot. Jatuh. La ilaha illallah. Tak perasan. Sorry. Okey, cik lihat baik-baik. Tak sinilah, tak sini senang. Dengar. Okay, baik. Okey. Cuma mesej. Okay, dengar. Tak perasan jatuh. Patutlah kan. Baik, insya-Allah. Okey, kita sambung yang seterusnya daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah Nufai' bin Haris radhiyallahu taala anhu, kata dia yang tadi lah kan. Okey, kata Nufai', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok di sini. Nabi kata apa? Tidakkah aku ceritakan kepada kalian dosa yang paling besar? Nabi sebut 3 kali. Maknanya benda ni penting sungguh lah. Okey, kata para sahabat kata iyalah. Yang pertama apa dia? Nabi kata syirik pada Allah. Ni syirik ni tak ada apa ni lah, boleh lawan lah. Habis kalau orang tu syirik pada Allah Ta'ala. Awalnya syirik pada Allah Ta'ala apa makna dia? Iaitu menyengutukan Allah Ta'ala pada benda yang sepatutnya khusus. Maksudnya menyengutukan benda yang sepatutnya khusus pada Allah Ta'ala dengan benda yang lain. Contoh, siapa yang mencipta, siapa yang menyembuhkan, hanya benda tu kerja Allah Ta'ala. Kita kata tak. Ubat yang menyembuhkan, jangan i'tiqad macam tu. Ada kemampuan lah kalau ubat ni tak ada apa, mati apa, tak boleh gitu. Boleh faham? Tapi insya-Allah orang Islam tak ada macam tu lah kan. Ni kalau contoh orang tu yang teruk sungguh lah, orang yang teruk sungguh, maka pada ketika tu barulah dipanggil syirik yang sebenar. Boleh? Baik. Kemudian uququl walidain. Ni nampak derhaka kepada ibu bapa ni dosa yang paling besar, jangan duk main. Boleh? Okey, habis kat situ. Kemudian kata Tungguru di situ, wa kana muttaki'an. Nabi ni asalnya Nabi duduk cerita, Nabi duduk macam ni kan. Nabi duduk macam ni. Gitu. Kan? Maka tiba-tiba Nabi duduk betul tegak. Nabi kata apa? Hak yang nombor 3. Apa? Dakwaan yang palsu dan penyaksian yang palsu. Tu benda yang nombor 3 bahaya. Jangan kita duk jadi penyaksi palsu. Yang bacaannya mana? Qauluzur. Qauluzur. Wa syahadatuz zur. Itu dipanggil penyaksian yang palsu. Macam lah ni lah. Bayarlah. Berapa ni? Saya akan jadi saksi buat awak. Tak apa. Nak macam-macam apa pun saya boleh buat kata. Nak suruh saya cerita macam mana pun tak apa. Jangan. Itu benda yang sangat-sangat besar. Baik, kenapa hak yang syirik tadi, kalau dengan syirik dengan penyaksian palsu, patutnya syirik lagi besar, betul tak? Syirik ni benda yang asal lah kan. Tapi kenapa yang penyaksian palsu ni Nabi duduk terus? Sebab apa? Tiba-tiba Nabi serius dekat sini. Betul, melibatkan orang lain. Dan menyebab kita kata benda tu senang dibuat. Terutamanya di mana?
akhir-akhir zaman ni. Mulut bukan ada insurans. Ikut dia cakap apa. Jari dia buat benda-benda lah ni dia pertama. Tu dia tu bahaya. Kalau di Mesir saya ingat lagi, kadang ramai-ramai duk tunggu. Satu saya duk naik dengan ni lah, apa, driver taksi. Kan nampak apa dia, di mahkamah ada orang tunggu ramai-ramai apa semua kan, duduk tunggu saja, relax. Lepas tu tanya taksi ni, depa ni buat apa ramai-ramai sangat ni? Dia kata, "Baulak," dia kata. Depa ni geng-geng dah tunggu ni lah, kalau ada siapa-siapa perlukan saksi. Yang nak upah-upah perlukan saksi. Orang Arab musim begitu. Tu. Padahal ulama-ulama banyak apa semua. Allahuakbar. Banyak. Bukanlah kita bagi setan lagi banyak lah dulu. Syekh kami mufti Mesir kan, guru-guru kami kata, dulu ni aku ni, dia kata waktu tahun 70-an 90-an, aku kalau pergi di pasar-pasar, penuh ramai wali-wali Allah Ta'ala. Ramai orang yang kampung-kampung ni memang wali, orang yang kiamullah, orang bagus, tak menipu apa semua. Tapi lah setan penuh, dia kata. Maksudnya dah berubah lah. Kita pun sebenarnya Malaysia pun lebih kurang itu juga. Masyarakat awam okey dulu, bagus itu semua kan, bagus. Kecuali yang masuk TV orang bangsawan tu porang sangat, yang duk arak apa semua tu kan. Kau bagus apa semua kan. Tapi makin ke depan makin teruk biasalah. Tapi insya-Allah lah kita pun sebenarnya, kita tengok keliling-keliling kita ni, kita kena fikir positif juga. Tak boleh duk kata semua jahat keliling aku. Tak boleh. Kita kena fikir positif. Sebab Nabi larang kita fikir masyarakat kita ni jahat. Nabi kata apa? Man qala ahlakan nas. Nabi sebut, siapa kata masyarakat aku semua rosak. Fahuwa ahlakuhum. Nabi kata, siapa kata masyarakat aku dah rosak, dia hak paling rosak sekali. Tu dia Nabi kata, dia benda rosak. Jadi sepatutnya kita masuk dalam masyarakat ni, kita kena ada niat nak apa? Memperelok. Kita maksudnya sama-sama nak pada Allah Ta'ala, gitulah. Boleh? Baik. Jadi kita kata itulah yang apa? Berlaku. Sebenarnya Malaysia pun ada ni, banyak ke ni yang menyaksikan palsu ni kan. Tengoklah hak yang politik-politik lagi banyak. Tak boleh nak kira. Tiba-tiba muncullah siapa-siapa atau mana-mana, tiba-tiba saya lah yang berbuat jahat dengan ahli politik sekian. Saya lah apa. Dia macam dia tu kan. Kita kata benda tu apa, serah pada polis lah. Yang video-video apa dia buat sebar-sebar itu, kesemua dia bagi tak ada akhlak. Bagi saya tak ada akhlak. Maukah kita ni buat benda-benda yang menyebarkan benda-benda apa, kita panggil benda keji-keji lah, benda yang dalam kelambu, benda yang apa. Itu serah pada kita, tak mau ambil tahu lah. Kita ada banyak kerja ni, nak kena buat, boleh. Tapi manusia tu lah, kerana hasad dengki, kerana nak bersaing, kerana apa, itulah, tahulah. Moga Allah Ta'ala lindunglah kita daripada benda-benda durjana tadi. Baik. Maka Nabi ulang, fama zala yukarrir. Nabi ulang benda tu. Penyaksian palsu Nabi ulang tu. Sehingga kami kata, haraplah Nabi berhenti. Sebab apa? Kesian Nabi terlampau serius sangat benda tu. Harap Rasulullah stop lah kan. Jangan tension Rasulullah kan semua. Tapi Nabi ingatkan benda tu, sebab benda tu sangat apa? Sangat bahaya dan penting. Cuba bayang kalau ada penyaksian palsu kan. Habis hak-hak manusia, habis. Betul tak? Contoh saya ada tanah sepatutnya, lepas tu orang sewa tanah saya. Boleh? Saya nak ambil tanah tu. Lepas tu orang tu kata dia buat main saksi dia apa semua. Habis hilang saya punya hak saya, milik saya, habis rosak. Kalau berlakunya penyaksian palsu, boleh? Tak ada black and white dulu-dulu tak. Habis. Habis black and white pun boleh edit macam-macam. Allahu Akbar. Tu dia. Bunuhan lagi lah. Habis darah umat Islam, darah orang ni sia-sia jadi benda yang itulah manusia. Baik. Itulah kami Ustaz Fatih jadi ahli politik. Baik dah lagi.
Tak ada lah kan. Wa an Abdullah bin Amr, hadis seterusnya. Wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu taala anhuma. Ini saya terjemah terus daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir al-isyraku billah. Kata Nabi, kabair, dosa besar itu al-isyraku billah, syirik pada Allah, wa uququl walidain, dan berderhaka kepada kedua ibu bapa, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah yang menenggelamkan. Itu dia. Ghamus ni makna apa? Menenggelamkan. Maksud sumpah yang menenggelam ni sumpah palsu lah. Sumpah palsu. Tapi Nabi kata menenggelamkan. Kenapa menenggelamkan? Kenapa sumpah palsu ni ibarat orang tu tenggelam dalam dosa. Bayang apa kita panggil apa? Dosa tu macam kolam. Orang tu tenggelam lemah dalam dosa tu. Nak kata besar sungguh dosa orang yang melakukan sumpah dan penyaksian yang palsu. Boleh? Okay, hadis ni lebih kurang sama macam hadis sebelum kan? Lebih kurang sama. Cuma di sini Nabi tambah dosa yang lain. Apa dia? Membunuh orang. Boleh? Membunuh orang tanpa hak. Dan sebenarnya dosa-dosa besar ni banyak. Ini tu Imam Az-Zahabi, dia ada kitab dia, kitab Al-Kabair. Kabair dia himpun tak silap lebih kurang 70 dosa-dosa besar. Dia himpun berdasarkan hadis-hadis yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Boleh? Antaranya dia dosa-dosa besar yang lain, apa mengumpat dosa besar. Jangan. Bawang tu dosa besar. Jangan main dosa-dosa besar bawang tu. Kan? Riya itu dosa-dosa besar. Dia himpunkan dalam apa? Dalam kitab-kitab dia itulah. Ada terjemahan dia di Telaga Biru kot, ada tak silap, kecil-kecil dia. Tapi ada orang ulama datang selepas tu, Imam Ibn Hajar Haytami, dia himpun lagi. Dia kata ada lagi yang kita tak tahu. Dia himpun sampai jadi 2 jilid. Dia besar. Dia bukan 300 kot lebih kurang. Nanti saya cek balik, saya balik rumah dia, saya cek balik. Lebih kurang 300 kot. Banyak dosa besar. Jangan, kita tak sangka punya tu dosa besar. Bawang. Yang kot bawang relax aja. Dosa besar. Boleh? Baik, ambil. Okey, itu dia punya dosa besar. Okay. Dosa besar ni apa dia? Kita ada dosa besar, dosa kecil kan. Dosa besar ni macam mana ulama tahu? Ulama kategorikan dosa besar. Yang pertama, jikalau dosa itu Allah Ta'ala iringkan dengan laknat. Itu antara Allah Ta'ala cerita dalam Quran kan. Itu Allah Ta'ala iringkan dengan apa? Laknat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu yang kedua, memang Nabi ataupun Allah Ta'ala sebut itu adalah kabir, masih besar. Macam tadi kan, kabair, Nabi sebut apa? Kabair tidak dalam hadis tadi. Kabair apa? Besar. Nabi sendiri sebut besar. Maka orang kategorikan sebagai apa? Dosa besar. Yang tu yang bawah kedua. Yang ketiga, disertakan bersamanya itu hukuman di dunia ataupun di akhirat. Macam contoh orang zina kan, kena hukuman betul, hudud. Maka tu dosa besar tak? Dosa besar. Ataupun hukuman di akhirat. Boleh? Apa Allah Ta'ala akan bagi dia api neraka apa semua. Itu nak kata itu ada dosa besar. Tak dapat dah. Kalau dapat balasan di dunia dapat. Bukan kita yang buat, dia buat ni. Dia kalau contohlah kita orang panggil, dia punya technical dia, kalau orang tu mencuri, seeloknya dia cepat bertaubat lah sebelum dia kena tangkap. Yang tu insya-Allah Allah Ta'ala terima lah. Macam mana dia bertaubat? Lepas tu dia bagi balik lah. Dia jumpa orang salah tu, dia bagi balik. Boleh? Itu cara dia. Jangan dia pergi kata saya mencuri, dia pergi balik polis, potong tangan saya, dah itu dah. Dia kata dah simpan. Boleh balik lah. Bilion-bilion dah cari balik. Nasib lah tak ada. Tu kata jangan buat benda-benda mengarut itu. Boleh? Jadi curi kena bagi balik. Okay, tapi kalau contoh ditakdirkan ditangkap,
dan dihukumkan potong tangan. Baru insya-Allah di akhirat takkan apa? Takkan diazab. Ini bahas satu sekali je tak, sama ada di dunia Ataupun di akhirat. Nak ada 2 kali lagi. Ya. Kalau dia curi berhenti kat situ lah. Tapi kalau dia curi lagi ada. Ada kan, ada cerita kan, orang tu dah curi potong tangan, curi potong kaki, curi potong tangan kiri, lepas tu potong kaki kanan, lepas tu curi lagi dengan apa? Dia godek-godek. Nak kata dia ni dah sebati dengan dia tu mencuri, pantang tengok barang orang tu. Tapi macam dosa mengkaitkan orang. Ya. Orang macam keluarga dia. Ya. Itu Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. kalau kat dunia dia lepas, kat akhirat dia kena lah. Dia kita panggil kena minta ni lah. Kena minta maaf lah kepada orang yang dia buat tu. Yang dia buat tu. Tak apalah, kalau tak jumpa dia minta. Inilah dia betul-betul nak semua minta. Tapi itulah, benda itu bahaya tu. Benda kalau dia dah tersebar kan. Sepatutnya dia macam ni orang Habib Omar kan, waktu tu kan. Waktu tu kata apa? Ada orang minta maaf dia, orang ni buat fitnah kat dia macam-macam. Fitnah, buat apa, cerita bohong lah apa. Waktu tu dia nak minta maaf pada Habib lah. Kata aku maafkan, dia kata. Tapi hang cuba bayang, hang ada apa putik kapas contohnya. Lepas tu putik kapas tu hang dah lepas ke angin. Boleh tak aku pun balik, nak cari balik, nak minta maaf pada semua, boleh tak? Maksudnya boleh nak cerita balik saya kata saya bohong, boleh tak? Mesti akan ada yang terlepas. Takkan kita boleh cakap saya ni bohong, saya akui saya bohong. 2 orang, 3 pihak cerita tu dah. Tu besar benda tu. Benda tu kena fikir baik-baik lah. Jadi kita kata kita panggil buat satu dosa. Kalau orang ikut buat dosa tu, kita akan dapat bahagian. Tu kena ni, kena fikir baik-baik lah. Ya, impact besar. Kadang-kadang boleh buat pada sampai pembunuhan. Macam kisah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kena bunuh sebab apa? Sebab kabar angin je. Daripada Sayyidina Osman ni orang yang sokong kroni, dia bagikan adik-adik beradik dia saja apa semua, impact dia. Lepas tu lah kali orang bunuh dia, kata dia dizalim. Tu dia. Itulah benda bahaya. Jadi kena beringatlah apa-apa kerja kita kena tahu Allah Taala sebelum kita nak buat. Zip mulut. Lepas tu Nabi kata siapa jaga mulut ni, dan juga apa dicelah kaki dia, maka dia akan dijamin syurga. Lah ni kita tambah ni juga tangan ni. Sekali ni diganti mulut ni. Kan? Ada dengar? Boleh? Okey, baik. Itulah benda-benda yang kita kata kena peringatlah. Lepas tu kena bacalah buku yang apa? Dosa besar tu kita tengok sekali lalu kan. Saya balik rumah kita share sikit berkenaan dengan dosa besar tu supaya kita ambil beratlah, ambil iktibar sebenarnya. Okey, baik. Kemudian seterusnya kata Tungguru radhiyallahu taala wa anhu maknanya daripada Abdullah bin Amr juga. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis ketiga kan? Hadis ketiga daripada bab kan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Itu dia. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As juga bahasanya Rasulullah SAW kata, sebahagian daripada dosa besar seorang memaki kedua ibu bapa dia, orang tua dia. Sahabat kata, ish, ada korang nak maki mak ayah? Ni nak kata apa? Sahabat-sahabat ni
Kita kata saya kan kaji sastra kan, sastra bahasa Arab kan. Memang kita kata orang Arab ni, kita walaupun Allah Taala tak sebut dalam Quran, memang depa ni hormat sungguh mak ayah. Mak ayah tu depa memang hormat sungguh. Jaranglah kalau kita tengok kisah-kisah waktu saya duk baca peristiwa ni kan, kita duk baca sastra Arab, kita baca kebudayaan depa, kita peristiwa derhaka ni boleh bilangan jari lah. Orang Arab dulu jahiliah. Sebab tu bila kita baca hadis ni kita faham. Sahabat kata, "Ish, ada orang maki mak ayah ni." Tapi zaman lah tak pelik lah. Zaman lah bunuh pak mak ayah pada astagfirullahalazim. Nabi kata apa? Bila kan itu kan. Dulu ni memang jarang sungguh nak. Lepas tu para sahabat terkejut, ada ke? Ada ke? Maka Nabi SAW kata, ada. Tapi bila situasi dia macam mana? Situasi dia adalah seorang memaki bapak kawan dia, maka kawan dia memaki bapak dia balik. Ataupun memaki mak kawan dia, maka kawan dia memaki mak dia balik. Tu dia. Bukan direct lah. Jadi benda perbuatan tu, perbuatan yang tak sepatutnya lah. Jadi kita kata di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dipanggil apa? Sadduz zara'i. Sadduz zara'i. Apa dia sadduz zara'i? Tutup jalan. Sadduz zara'i ni maknanya tutup jalan. Jadi jangan kita buat satu perbuatan yang membuka jalan kemudaratan yang lebih besar. Jadi apa dia? Kita bila maki pok orang, orang akan maki pok kita, betul tak? Jadi itu adalah kemudaratan. Begitulah juga yang apa? Orang lain duk buat. Setengah-setengah ustaz lah, dia pergi duk maki agama-agama lain, agama Hindu, agama Buddha. Selagi orang akan maki agama kita balik, boleh? Tak kesudahan lah. Benda sebaik kita tutup orang. Kalau nak bincang berkenaan dengan apa isu-isu agama ni, kalau tutup guru kami besar, hampa ni nanti nak bincang, jangan bincang isu betul lah agama kita betul, agama lain sesat kan. Tapi jangan bincang benda tu di tempat terbuka. Bincang benda tu di tempat tutup sebab benda isu agama ni benda sensitif. Boleh jadi kita tutup pintu awal-awal supaya kita hidup harmoni dan sebagainya. Lepas tu ustaz, macam mana orang nak masuk Islam kalau kita tak dakwah? Kami argue tutup share lah. Kita kena dakwah, kita kena terangkan kata. Apa akhlak dakwah ni bukan semesti kita berdebat dengan mereka mana yang betul. Selalunya debat ni takkan bawa kepada ni. Yang bawa tu adalah akhlak kita tu. Kita buat baik pada dia. Sembah tu bukan batas pun masuk Islam dah. Jangan nak risau lah. Selalunya kita duk fikir nak berdebat, nak apa, nak Itu yang mak saja kalau masuk Islam tu semua bukan pasal. Bukan. Tak ada. Negeri Arab macam kita sendirilah kan. Akhlak, sebab akhlak je. Bukan sebab berdebat. Begitu berjamaah lah kan. Ada contoh isu apa kita tu Wahabi Salafi ni kan. Wahabi. Kita ingat depa nak ikut kita ni, kita dah berdebat macam tu. Tak ada. Masih lagi ketegak dengan pendapat depa ada. Boleh. Jadi sebabnya kita kadang-kadang kita doa lah banyaknya. Jadi kita cakap tu 1% je. 90% kita doa akhlak kita cara kita supaya dia lembut hati. Macam itulah juga orang-orang bukan Islam pun. Ya. Baik. Jadi itu dipanggil benda yang mesti kita jaga-jaga. Baik. Okey. Hadis yang keberapa? Keempat pula. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايتي يعني قاطع الرحم متفق عليه. Hadis pendek. Dia apa? Daripada Jubair, Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takkan masuk syurga qati'un, orang yang memutuskan. Apa makna memutuskan tu? Kata Sufyan dia Ibnu Uyainah, dia mentafsirkan makna memutuskan itu adalah memutuskan
silaturahim. Jadi memutuskan silaturahim ni dosa besar ke tak? Dosa besar tak? Sebab apa? Sebab Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Kalau sebut tak masuk syurga, bukan benda kecil. Biasanya kalau orang merajuk, dulu kan, Ya. dia kat Sumatera merajuk di dalam Melayu. Tu silaturahim ke? Merajuk iyalah. Silaturahim. Merajuk dia tak mau cakap, tak mau apa dah, tak mau berhubung dah. Sama tu. Sama dia. Sebab tu kalau kita merajuk macam mana pun, kena juga hantar surat, tanya khabar, kan? Hantar surat ni, hantar surat pun tak. Dia lari tu macam dia tak nak tahu. Dia tak nak tahu, dia putus. Mai, saya tahulah kan. Kita ada tengok kan, dia pinjam adik-adik kita pun kadang-kadang, Allah, benda harta pusaka tanah sekangkang kera je pun, tapi merajuk dia sampai lari ke sana, lari ke sini. Sampai kita panggil kenduri, tak mau mai. Kan? Bagi tahap tu lah. Tu tak sepatutnya. Lagi teruk, sihir-sihir buat sama adik-beradik buat sihir. La ilaha illallah. Kes apa? Kes simple, longkang masuk kat tanah. Sikit je longkang, buat longkang. Dah tak apa, patutnya settle dengan bayak dah lah kan. Bayak berapa kaki ambil tu, dah cukup lah. Lagi dia selama dia gunakan longkang tu di tanah kita, pahala tu. Jariah. Sebab manfaat kepada apa? Adik-beradik dia. Tapi tak fikir dia je. Betul. Perlu faham. Kerah kepala tu dia jadi. Sebab tu kita fikir sebenarnya banyak pahala, jadi kita kata bila kita bangun hadis ni positif, kita positif pada kehidupan. Tak payahlah duduk ni gaduh-gaduh sisi nak buat apa. Duduk sak je pergi mati lah, bukan nak bawa pos kangkang kera tu. Boleh? Betul kan? Tapi bergaduh, saya tengok dia orang kampung ni, saya duduk kat Perlis, bergaduh tu dahsyat. Tak tahulah, saya duduk kat KL pula kadang-kadang orang ni relax kan. Mungkin sebab depa tak ada pikir kot. Tapi orang kampung ni depa macam tak ada benda fikir, jadi bergaduh. Orang yang merantau ni, dia dah biasa susah. Bila kita nak bina hidup kat KL. Ya, betul. Jadi dia dah tak kisah. Tapi macam orang kampung tu jujur sikit. Itu. Tak, aku nak benda ni, aku nak benda ni. Kita punya pemikiran. Betul. Menerima keadaan. Jadi benda-benda tu macam-macam lah orang kan. Betul, kat saya kan kebun mak tu kan. Baru ni kebun, baru nak usaha. Padahal tanah sebelah tu tak ada apa, hutan pun macam. Lepas tu kita pergi cuci-cuci lah. Kebun semua nak tanam pokok durian kan, jadi kaya kan pokok durian. Rezeki. Rumah ni jatuh lah tanah nak rezeki. Lepas tu tiba-tiba cantik-cantik dalam minggu depan tu ada orang pula main kemas-kemas kebun sebelah kan. Lepas tu tak apa, alhamdulillah lah. Lepas tu tengok-tengok on the way nak masuk pintu pagar tu, yang dia macam tebang pokok sebelah. Lepas tu dia pergi himpun dekat depan pintu pagar. Kita nak masuk tak boleh lah. Apa nak masuk pasal apa ni pula ni? Macam tak ni apa semua. Kita kata tak apa lah. Macam ni pasal apa ni? Jadi beradik dua pijuh lah patih kan. Bawa bacang gitu. Orang tua kami sana Pak Lang, Pak Tih apa semua kan. Apa buat gini dah lah. Tak tahu. Hampa tu lalu jalan, bukan tu jalan tu jalan tanah aku, dia kata. Tu dia mekok ni pula. Tak boleh lalu jalan dia. Kata tak boleh masuk tu. Sebelum ni buat tak tahu apa, lepas tu tiba-tiba dia rajin. Lepas tu ni bukan jalan ni jalan watching ni. Macam tu lah kami panggil Pak Long panggil ni watching punya ni kata. Lepas tu sembang watching tak apa, lalu kan aku nak kisah apa, lalu lah apa semua. Lepas tu orang tu dak ni tanah saya apa, dak watching sebenarnya tanah watching saya. Lepas tu panggil lah jurukok. Tu pun tak berhati, jurukok ni tak bila. La ilaha. Kita kata Allah manusia ni benda kadang
Sistem dia susah kan. Dia dulu tak buat apa pun, tiba-tiba kata tak ada kerja kotor tu. Yang tu benda tu kadang-kadang jadi kita tak apalah, sabar. Kalau tu kata saya ni kena bukan ustaz, saya jadi samsing kampung dah. Kita fikir kita ustaz saja. Jadi dia ikut tinggi. Anak yang tak tahu cerita dia bangka percaya. Betul. Masa kita tak kita dengan bapak dia. Betul. Tak setuju. Lepas tu anak-anak kita tak setuju dengan kita. Kita tak jadi dia. Benda batu satu lagi ada pokok petai dia. Pokok petai dia menjulur sikit masuk ke pagar tanah kita. Kita tak ambil. Tapi apa? Dia bakar pokok petai dia tu. Dia bakar pokok petai. Lepas tu batis buat apa? Bakar kata. Jauh dah tak mau kacau pokok aku ni. La ilaha illallah, kita pun tak tahu. Tak ada lah kita nak ambil kisah apa pun ni. Dia bakar. Dia sanggup rugi kerana macam tak tahu, kita pergi dengki ni ajaib, pelik lah dia buat. Dia kata padahal kalau orang ambil pun kita tak mau apa ambil kan. Dia ambil boleh dapat pahala. Bukan ada pun. Tapi sebab tak tahu agama, tak tahu benda kelebihan. Saya tengok durian tu. Buah durian. Biasalah. Buah durian. Banyaklah. Satu je ambil durian. Tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala, durian tu tiba-tiba gugur atas depan saya. Mestilah masa tu kan orang tak ada, saya seorang ni kan. Saya baru nak ambil ni durian. Lepas tu dia datang saudara kita, kau jangan ambil durian aku. Kita belum buka lagi nak macam ni. Jadi saya kata nak ambil durian. Saya pun tak miskin untuk makan durian. Ada dia nak offer kita. Tak apa yang pada jumpa ni kau ambil dah ni. Yelah. Durian tu sebiji. Biji. Kalau buka tu mesti takkan dah. Yelah banyak. Share lah. Memang betul. Bila kadang-kadang mak ayah ni tahu, anak-anak pun sekali. Padahal kita tak ada apa tapi Tak ada apa. Sebenarnya saya nak ambil durian tu. Rumah dia makan sama-sama. Tapi dia kata tu durian dia. Saya pun balik KL. Nampak ada durian orang jual. beli. Yalah dia kalau settle. Puas hati. Tu kita tengok pada benda simple jadi pergaduhan yang sangat-sangat besar. Pelik manusia ni macam-macam. Dia kena apa? Banyak besar, banyak bersabar. Ya itulah kan. Nah ikhlas ni semua. Betul silaturahim ni kita tak fikir ke tu. Siapa takkan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim tu. Bahaya bukan benda yang, tapi kita sebab kena kecil kita putuskan silaturahim. Adik-beradik kan. Itulah minta jauh daripada benda tu. Punyalah banyak jejak keberadaan ni. Mak Saleh tu ni pun nak. Mak Saleh bukan Mak Saleh muda, Mak Saleh tua. Oh ya. Tengok Mak Saleh begitu, saya tak, yelah kita sebagai keluarga kita tak nak lah kan. Adik saya ni, saya tengok bukannya ni Mak Saleh tu ikut jadi Islam, dia jadi Mak Saleh. Oh ya. Kita nampak benda tu. So bila kita tegur, dia mengajar. Dia memutuskan silaturahim lah. Lepas tu dia lari masalah. Sampai dah orang bapak sini kan. Saya kata dia tak. I'm deep in love. Orang tu kenapa tak kahwin dah. Mak Saleh tu pula, dia ada kerja posting dekat Russia. Langsung hubungan tu terputus sendiri. Bukan kita orang yang putus dengan sendiri. Pasal saya tengok Mak Saleh tu kesungguhannya dia bukannya nak kahwin tu pasal Islam ke tak. Memang ada si muda masa tu kan. Tapi saya kata tak ada orang lain ke. Tapi itulah Sebab yang itu. Sebab benda orang luar tu kita nak ni. Tak kena. Adik-adik anak-anak tak baik. Pasal kita tegur dia. Tapi berdosa ke saya sebagai kakak. Tak. Orang ni dia bukan masuk Islam. Dia betul. Dia nak apa pasal saya cakap. Saya beri 6 bulan. Belajar kat Turki masuk Islam, mengucap apa semua. Dan Mak Saleh tu tak buat. Oh, tak bab sungguh lah. Saya dah beri masa 6 bulan. You have to convert yourself. Masuk ni belajar. Tak payah nak jadi turban you know the basic of Islam. Tapi Mak Saleh tu tak buat. So saya dah tahu dia tu bukan nak ikhlas nak masuk Islam.
Tapi saya pula yang bergaduh pula dengan adik saya kata tak faham dia lah, tak itu lah, tak ini lah. Jadi saya pun, kita ni fikir jaga masalah. Yelah betul. Itu nasihat kan. Allahuakbar. Risaulah. Okey, baik, sambung sikit lagi. Kita habiskan tajuk ni, kita habiskan tajuk ni. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، هات طلب ما ليس له، ووأد البنات دفنهن في الحياة. وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمع، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. Baik. Kata Maulana Syekh daripada Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, katanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, sesungguhnya Allah Taala telah mengharamkan ke atas kalian menderhakai ibu bapa. Itu dia. Yang pertama. Nabi kata jangan derhaka ibu bapa. Kemudian yang kedua, wa man'an wahat, wa man'an dan menghalang. Apa makna menghalang? Ini menghalang memberi pemberian yang wajib. Menghalang memberi pemberian yang apa? Yang wajib. Jadi Allah Taala larang benda ni. Maksudnya kita wajib zakat kan? Tapi kita tak mau keluar zakat. Kita wajib tolong orang yang betul-betul mudarat kesusahan kan? Kita tak buat. Contoh kan. Orang ni apa kita panggil nak lemah nak mati dah. Hello, dia buat itu. Tu dosa besar, tak boleh. Kena tolong. Jadi kita menghalang pemberian yang wajib, itu dosa besar. Tapi kalau kita tak Boleh? menyenang, kita Itu tak boleh nak buat apalah kan. Maksudnya kalau kita yang apa ada usaha, kita kena usaha panggil orang ke ataupun ambil tali ke apa ke, gitu. Wahat dan juga hat. Hat ni mana bagi. Apa makna bagi? Maksudnya meminta tanpa hak. Meminta tanpa apa? Meminta tanpa hak. Maknanya orang tu dah kaya, dia minta juga. Minta sedekah, beri sedekah saya semua. Bila dia kaya tak perlu. Kalau orang miskin tak apalah, dia perlu kan. Boleh? Ni dia dah kaya dah. Ataupun ambil duit tanpa hak. Rampas harta orang ikut dan, itu maksud kata Nabi SAW, perkataan hat, mai bagi itu. Pau macam itulah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang benda tu, dosa besar. Wa wa'dil banat dan tanam anak hidup-hidup. Tu dia. Ini orang jahiliah dululah. Dulu dia kata kalau lahir anak perempuan tak guna. Yang tu apa kita kata khilaf lah di sisi para ulama pada masalah tu, tapi beratnya tak sahih. Kisah Sayyidina Umar dia tak sahih beratnya, tapi ada yang sahabat-sahabat lain dah yang buat dia buat benda tu. Jadi sebab apa dia buat itu? Sebab dia anggap anak perempuan ni tak bawa rezeki. Orang perempuan ni kan mina kena bela. Patutnya kalau anak lelaki tua-tua dia pun boleh bela kami. Gitulah. Jadi lepas tu perempuan ni kita kata apa? Nanti kalau perang depa kena tawan buat malu kami. Jadi tak boleh nak pertahankan diri. Gitulah tu pemikiran orang Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hampa ingat duit hampa ke hampa bagi makan kat anak perempuan tu Allah Taala yang beri rezeki, bukan hampa yang beri rezeki. Boleh? Lepas tu kita kata masalah benda-benda ke depan ni overthinking tak perlu. Bahkan ke semua anak-anak lelaki ataupun perempuan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita jaga didik dengan sebaiknya. Kalau kita baca saya baca sastra Arab, kisah tanam anak perempuan ni kejam gila. Ada yang kita kata waktu saya baca dulu, bini ni nak bersalin dengan bidan.
Dia korek lubang siap-siap dah dekat sebelah dia apa di sebelah rumah bidan tu. Kalau keluar tu perempuan campak terus baby dalam tu. Tapi kita tak protes pula. Aku dah pernah mengandung dengan mana orang takut laki. Dulu takut laki. Dulu orang perempuan ni Arab ni kira bagi apa? Kalau isteri ni buat salah sikit boleh tahan sampai bunuh. Bunuh bini. Dia kira jahat, ganas tu ganas tu. Boleh nampak kes cemburu sembang dengan laki orang lainnya. Laki ni sembang aja. Bunuh. Tu kau orang Arab dulu. Memang gila lah, memang gila sampai orang perempuan ni kira mereka dihina teruk lah kan. Tu baby baru lahir perempuan. Tok itu. Tapi Ustaz, saya nak tanya macam dulu yang pandai pada sahabat yang masa zaman jahiliah tu buat macam tu. Jadi masa Islam Tak kena dosa, tak ada dosa. Ha? Tak perlu taubat sebab Islam tu menghapuskan dosa sebelum. Jadi kalau dia contohlah sebelum Islam dia berzina ke apa ke, jadi Islam ni tu kelebihan dia lah. Dia biasa clean macam baby baru lahir. Baby baru lahir itu kelebihan dia. Akaun baru langsung. Tu rezeki. Macam ada baru dia tengah duduk cerita tu tunggu cap berarti kan dekat katil tu kan. Tu rezeki dia rezeki dia. Allah bagi dia hidayah dia. Betul. Yang ada masjid, tapi dia panggil orang masjid dia nak panggil datang. Aku pergilah tanya apa. Dia kata dia nak sedekah. Masjid dia dengar ceramah dalam masjid. Orang dia dengar kata nak buat toilet ke nak buat apa nak. Dana ada dengar dia panggil orang masjid. Sekali lepas tu dia panggil orang masjid datang. Kemudian nanti saya nak dia panggil nak bagi duit. Tapi dia kata saya mau masuk Islam. Seminggu lepas tu dia masuk Islam. Allah tu ya Allah tu kata ni rezeki lah, rezeki hidayah kan. Betul yang tu rezeki. Rabi itu Rabi. Abang dia baru masuk Islam kan. Tu meninggal. Itulah kita minta macam tu. Betul-betul saya tengok video yang dia Ustaz Rabi tu berlasah sampai kau. Tapi itu hidayah Allah Taala bagi. Macam apa ada yang dia orang Cina tu. Itulah kita minta hidayah bagi orang-orang sekeliling kita kan. Orang Cina ni tu pelik yang kami tu ada di Kajang Perdana. Cina tu tak apalah you duduklah rumah ni kata. Rumah ada orang Cina dia ada rumah banyak. Waktu tu kami duduk, saya guru tahfiz di Kajang Perdana tu kat situ. Lepas tu Kajang Perdana tu betul dia kata ni rumah ni Cina bagi duduk sampai tak apa dia kata selagi dia hidup duduk situ. Tapi dia mati tak apa tu urusan anak-anak dia tu nanti ya. Kita doa lah moga dia masuk Islam kan. Kan ayah tu orang lain lepas tu orang tanya ni ustaz rumah mana? Ni wakaf Cina Wakaf Cina kan. Itulah dakwah dia tu. Kita haraplah doa lah ya Allah dia bagi kan berapa tahun kan duduk bagi free tak ada duit apa pun tak ambil sikit pun tu. Itulah tu sayang kan. Kawan-kawan mak saya, kawan-kawan ayah tu setiap hari raya lah sampai ayah meninggal pun dia duk hantar raya Aidilfitri, raya Cina dia, raya haji dia duk hantar. Dulu dia meninggal dah lah tapi sayang tak masuk Islam lah kan. Dia bagus kan. Dia baik dia bagi limau berkotak-kotak kalau raya dia apa. Lepas tu bagi boderian apa. Ada uncle tu dia India kan tapi dia masuk Islam alhamdulillah lah. Meninggal lah uncle tu. Buat main capati, buat main apa macam-macam bagus lah kan.
Jadi kita pun bangsa-bangsa ni tak boleh nak kata Melayu dan Cina jahat, tak boleh itu, jangan gitu. Dulu kawan dulu lain lah ibu nak. Tapi dulu aku kita tak ada dia orang. Ha? Itulah. Dulu kita tak fikir tu. Bukan dulu kata gaduh ke yang 16 Mei tu apa tu dah. Ha? Cina pandai cakap Indian. Jadi Kampung-kampung tak ada lah itu. tapi masa gaduh semua baik-baik. Ha? Balik belum. Oh. Kan tak cukup makanan. Tapi Hmm. yang gaduh tu orang lain. Dia berkata kat pekan-pekan kan. Ha. Berarti orang masya-Allah kan. Tu dia punya apa kebaikan yang kita kena buat lah. Okey, kemudian wa karihalakum qil wa qal. Dan Allah Taala benci pada kalian dia kata orang kata ni, dia kata macam ni gitu. Orang kata ni, dia kata kita panggil apa dia ni? Dia panggil hikayat semua cakap orang, dia panggil sembang, kuat sembang. Kita duk sibuk. Orang ni kata apa? Orang ni kata apa? Kepo begitu. Cerita semua. Apa berita yang dia dapat? Dia pekat cerita, dia kalut sebarkan. Macam melodi apa yang cerita? Sebarkan. Tu Nabi marah tu. Sebab apa? Bila kita ikut dan dia sebar berita, kita pun tak tahu betul ke tak, tidak. Kita kongsi pahala ke dosa? Dosa lah, kongsi dosa. Kalau orang tu tipu, kita sebar benda tipu. Apa habis jam. Wa kasratas soal, dan banyak sangat tanya. Tanya ni apa dia? Oh, tanya benda pelik-pelik, tak ada perlu pun dia tanya. Tanya apa ustaz, kenapa apa iblis ni dia? Apa tu iblis apa siapa? Ustaz apa ni? Kenapa apa Allah Subhanahu Wa Taala cipta gitu-gitu apa? Kenapa benda yang rumit-rumit kena benda yang tak patut. Tak boleh. Ustaz tanya. Oh tak ada cerita babi buat apa ustaz? Bukan boleh makan pun. La ilaha illallah. Dia macam itu overthinking. Allah, patutnya tanya benda yang ada manfaat pada diri kan. Manfaat pada diri dan akhirat. Wa idha'atul amwal, dan mensia-siakan harta. Habis duit ikut dantok sana tok sini apa semua. Boros. Pada benda-benda yang tak sepatutnya. Tapi memang zaman lah ni kita kata apa? Saya pun sendiri kan. Tengok Shopee tu dia nak beli je. Tu. Allahu akbar. Tak tahu kita kena nak scroll. Masuk troli tu dah. Benda-benda tu bukan keperluan pun kan, bukan. Tapi itu benda ngarut. Dia bagi syahwat ni kan. Nak tolong tu mungkin tu okey tak apalah itu. Niat okey tak apalah kan. Tapi kat rumah tu Allah tak tahu nak letak mana. Banyak letak kan. Tu dia. Kan? Tapi tak apa, niat kita niat tolong, nak support mereka tak ada masalah. Betul, kesian. Kita niat nak tolong orang-orang tu kan. Boleh insya-Allah. Betul? Niat tu akan dapat pahala betul insya-Allah. Ya betul. Niat. Bab yang pertama kita baca niat lah. Niat. Apa-apa semua niat. Betul. Allah Akbar. Babu birril asdiqail ab. Bab pada menceritakan berbuat baik kepada kawan bapa dan ibu dan kaum kerabat, isteri dan sekalian yang disunatkan dimuliakan mereka. Maksudnya kawan-kawan isteri, kawan-kawan adik-beradik kita, kawan adik, kawan abang. Kita disunatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Insya-Allah kita sambung pada minggu depan kisah-kisah lah. Kisah-kisah bagaimana para sahabat ni berbuat baik kepada kawan ayah mereka. Nabi, nanti kita tengok Nabi jumpa je kakak ipar dia. Nabi terus suka sungguh. Kawan ke Siti Khadijah, kakak ipar ni Khadijah.
Kan? Sampai saya nak Aisyah kata, ish, apa Khadijah kan? Di satu ada dalam bab ini insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah jumpa pada minggu